Assalamualaikum warahmatullahi Suhada Zainun Abdul Rahman Zaidah Z.A. Ina Salina Miziani is watching. Sanisa Maizura Rahim Ensyah Kardiman. Sudah hilang rindu dengan Cik Abenya Kak Ensyah, InsyaAllah. Nur Afiyah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hanisa Syafi'i alaikumussalam. Al-Ramza Karim, Hasnah Arsyad, Ramlah Kasiman, Salina Salihuddin. Masya Allah. Tak busy hari ni Kak Salina pagi. Mariamun, Rabi'atul Adawiyah Haji Ramli, Nur Aini Abdul Rahman. Tolong bagi tahu saya audio video okey ke? Hasnah Ibrahim, Nana, Emma Mustafa, kaifa hal? My PA baru, my PA utara no? Noma Aman, Saudah Al-Hindwan, Hamidah Abdullah, Wani Yahya, Siti Rafi'ah Badrun, Nur Aidah Aida, Umi Ayu, Amin, Kak Ensyah Kardiman, Jamilah Awang, Asiyah Sa'ad, Azlina Abdul Wahab, Ruhani Ismail, Siti Nur Aisyah, Kamariah Ibrahim, Rohani Hamdan, Mariamun, sebutkan tadi, Samsiah, Nur Lidah Umar. Siapa lagi? Maimunah Hasan. Rodia Syarif. Oh betul lah Cik Rodia. Dilanim Ibrahim, Ummu Aiman, Saadah Talib, Junnaim, Putri Oktober. Tu dia, Putri Oktober lah. Norizan Hasan, Khawla Hamdah, Yasmin Yaakob, Kamariah Umar, Hani Hassarina Aziz, Ainur Maria, Kak Sania, mai jiran belakang kerusi semalam sepanjang rihlah utara. Siti Nur Aisyah, Nur Masa'ad, Khairul Syifa. Terima kasih Khairul Syifa sebab bagi 100 taskat kami. Dilanim Ibrahim, Alhamdulillah. Liza Atif from New Zealand. Habibah Rasul, boy dah habis ke basuh baju tu Kak Bib. Mek Zainab, Nur Aida, Nur Kamisa Agus, Romna Umar. Romna Umar, biasa tengok Romna Mansuri. Nur Aini Ahmad untuk gaji. Apa tu? Tengah menghitung hari. Apa tu? Siti Azmahani Mama, tak lama lagi kita nak dating. Sufiah Jamil, Embun Ibrahim, Mawar Berduri, Ida Najwa, Nur Aisyah Bakar, Siti Aisyah alias Hanisa Syafi'i, sangat best, tak tahu nak habaq. Alhamdulillah. Siti Hajar Abdullah, Syazra Syafina, Ngaisah, Shikindin, Haryati Aman. Masya Allah, banyak nama baru ni. Ahlan. Asiyah Musa, Aisyah Husin, Sarimah Imran. Apa khabar Kak Sarimah, my jemaah umrah? I miss you. Cewa. Sabariah Daud, Urianti Wu, Nurhin Afina. Baik, kita nak mulakan di keberkatan Jumaat. Di keberkatan Jumaat. Terima kasih Linda kecil 100 tas. Di keberkatan Jumaat, semoga kita beroleh berkat dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر يا كريم ربي زدني علما وارزقني فهما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, muslimin muslimat. Dan hari ini saya sangat-sangat mengharap kalau di kalangan kita ni ada ramai muslimin yang menonton. Sebab tajuk 254 ini seboleh-bolehnya Dr. Aid Al-Qarni mengarahkan apa yang dilalui dalam kehidupan, Masya Allah, adalah nasihat-nasihat bagi orang-orang lelaki yang akan berdiri di hadapan Allah menjawab setiap apa yang ditanggung di dunia. Itu maksud tanggungjawab seorang lelaki kepada suami, kepada isteri. Tanggungjawab seorang ayah kepada anak-anaknya, Masya Allah. Ya, Ustazah berada di dinding hijau putih. Kenapa? Masya Allah, barulah muncul Nurul Ong. Terima kasih, 75 stars, Masya Allah. Berkelip-kelip di atas kepalaku, Masya Allah. Nurul Ong ni orang hebat, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Memang sungguh-sungguh ada Ong ni, Masya Allah. Sebab apa sahabat-sahabat, Ustazah first time jumpa dalam talian, hati Ustazah dah berkata-kata kan. Jadi untuk mengelakkan dosa berkata-kata ni, tanya teruslah kan. Kata Nurul Ong, kata Juliana Friday. Ni betul-betul Friday ni Juliana, Masya Allah. Dia suka bila dia tegur Ustazah tu, much love from Singapore. Masya Allah, orang Singapore bagus-bagus, Masya Allah. Apa tadi nak cakap pasal Nurul Ong tu? Betul-betul ada Ong. Betul Ustazah gurau kat dia. Saya kata ni siapa sebenarnya yang berasal sebagai orang yang, ialah dulunya dia, sekarang dia pun ingat sahabat, Islam tidak memadamkan bangsa. Maksudnya kita sebutkan dia memang orang Cina. Tapi maksud Ustazah tak rupa Cina pun, Masya Allah. Ustazah ni lah pula yang merasa Cina. Ada orang tanya, Ustazah pasal apa? Ustazah binti Abdullah, Ustazah mu'allaf ke? Sabar je lah kan. Ustazah ni ada keturunan Cina ke? Kenapa mata Ustazah sepet? Tu boleh terang mokcik-mokcik kan. Ustazah pun kata, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jawapannya sebab Allah lah yang buat kita. Kan nak lebih lezanya, kalau orang tanya banyak-banyaknya, cakap, tanya Allah kenapa mata aku sepit. Tanya Allah kenapa tak lalat aku duduk besar dekat belah kanan ni. Gitu kan jawab-jawab, insya-Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Kartina Ramli, ya Allah, kesiannya. Rehlah utara kami 14 hingga 16 Jun sahaja, 3 hari 2 malam, berkat doa anda semua. Malam tadi jam 12, saya cakap dalam bas, saya cakap kita berdoa supaya sebelum pukul 12 kita sampai dengan selamat di Taman Keramat dan Permai untuk bas kami landingkan. Turunkan beg-beg daripada perut bas. Lepas tu sebab kami singgah Maghrib dan Isyak di Simpang Pulai, makan-makan semua, makanya kami tengok Waze sampainya pukul 12. Macam itulah lebih kurang kan sahabat. 12.20 kot sampainya, 12.20. Ustazah pun kata, Allahu Akbar, siannya anak-anak yang nak ambil mak-mak dekat Taman Keramat Permai lah sahabat. Kita bas ni
Bukan boleh singgah-singgah tepi-tepi jalan, ambil orang, turunkan orang, tak boleh. Nanti kena saman. Okay? Jadi semuanya berkumpul di rumah Ustazah ni, Padang Taman Keramat Permai. Umi Afan Kalisha Umairah. Ya, muka Ustazah macam orang Cina. Dia kata sabar je lah. Tapi saya tak pandai cakap Cina. Kami punya rehlah semalam, sahabat-sahabat, sangat happening dan happying. Happying. Sebab apa? Happying. Happy sangat-sangat. Sebab dalam bas kami ada 3 orang Kelantan. Ya Allah, sanggup turun ke KL nak naik bas follow kami ke utara tanah air. Seorang tu dia datang dengan menantunya. Cina. Kot Cina masuk Islam. Cina ke Kadazan macam tu Cina kot saya rasa. Masuk Islam, orang Sabah bah. Lepas tu seorang lagi tu biras dia orang Kelantan. Masya Allah, sahabat-sahabat, dua-dua dah kematian suami. Yang Cik Su ni dah 3 tahun suami dia meninggal, tak pernah keluar rumah, tak pernah keluar jauh daripada rumah lah maksudnya. Tiba-tiba hari ni dia keluar join rehlah Ustazah. Masya Allah, rupanya dia berasal dari Thailand. Kan unik lah ukhuwah ni sahabat, dia berasal dari Thailand. Dan sepanjang kami bertaaruf cinta di dalam bas, termasuklah semalam, kami duk suka lah dengar dia bercakap Siam, bercakap Thailand kan. Jadi semua dah atas bas kan. Dia sawadikap, kita pun kap segala kap lah keluar kan. Subhanallah. Ya Mak Su Zunaizah Ahmad, kami semua dah selamat sampai dengan gembira. Alhamdulillah, sangat gembira. Dengan izinnya Allah menghantarkan Mak Su Zunaizah Ahmad dan Kak Nazatul Naina untuk menyantuni kami, dan beberapa orang lagi sahabat yang tidak tersebut satu-satunya. Masya Allah, Allah izinkan, Allah beri kesihatan yang baik, berpanjangan kepada mereka, dapat khidmat untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana sangat indah bila diaturkan oleh orang-orang yang ikhlas hatinya. Kan Ratna binti Ali, happening and happying. Okay. Marah cikgu-cikgu bahasa Inggeris. Terima kasih Nur Azmi binti Ahmad 50 Ustaz. Masya Allah sahabat. So Ustazah masuk dalam rumah. Begitulah syoknya kita bergelar musafir ni. Kita selesaikan maghrib dan isyak kita di jalanan. So balik rumah kan sahabat-sahabat dirahmati Allah, terus boom. Tak fikir ada baju ke apa ke, tak fikir ada. Cuma saya tak lena nak tidur selagi saya tak tengok dalam grup tu anak-anak saya dah sampai kat rumah belaka ke belum. Tengok dah majoriti, Alhamdulillah. Saya dah selamat masuk rumah, Alhamdulillah. Barulah kan, tak ada harapnya, barulah pejam mata. Kan Kak Emma Mustafa pun dah selamat sampai rumah, diambil oleh suami tercinta. Hai Kak Long Sufia, apa kabarnya bonda tercinta? Masya Allah, semoga Allah redha kepada semua kita insya-Allah. Dan hari ni saya pakai telekong baru. Telekong baru you. Kenapa telekong baru? Telekong yang Mak Teh jemaah umrah saya sanggup pergi jumpa Ustazah, orang Kedah lah kan. Rupanya dia tailor, jahit sendiri. Masya Allah. Jadi bila dia jahit sendiri tu kan sahabat, kita rasa lagi macam wow, mak-mak kita yang jahit ni. Dulu-dulu, orang dulu-dulu suka kan kain macam ni. Suka kain macam ni orang dulu-dulu. Lepas tu dia dah orang dah tak pandang lah kain macam ni. Kita kiranya suara Ustazah hilang, Dina Ailin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ustazah tajuk masih kat Bendaman. Oh, patutlah Kak Yanti orang duk cakap. Tak apa. Patut orang patut tadi ada soalan, kat Bendaman pun ada dinding hijau putih ke, dia tanya. Alah, itulah sebab tadi saya mamai-mamai lagi. Lepas solat subuh kita baca Al-Kahfi kan sahabat-sahabat. Lepas tu terus buka iPad, saya tukar tarikh je. Patutlah kat main lagi hampa ni kan. Tak payahlah nak ngusik Ustazah sampai tarah tu. Dekat Bendaman tu sungai. Patutlah tadi ada yang tanya, kat Bendaman pun ada dinding hijau putih ya Ustazah. I is tak faham.
Ais tak faham. Okey. Terima kasih Cahaya Ma'arif. Masya Allah sahabat-sahabat khidmat yang bahagian post kan semalam masuk rumah ustazah ni, siapkan postage untuk anda semua. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Syukur. Sedap sahabat-sahabat, bau baru lagi. Sepatutnya bau baru ni saya basuh dulu, tapi tadi saya solat pakai telekung lain. Lepas tu ini bila dah buka almari pula dah, buka beg daripada utara, nampak ni atas sekali, tudung tak sempat gosok lagi. Maka saya pun try lah, sebab dia kata, Ustazah cubalah telekung ni, boleh ke Ustazah pakai? So saya pun sambil mencuba ni pakailah dalam latahzan kan. Jadi sebelum kita pakai nanti, saya basuh dulu. Masya Allah, terima kasih semua sahabat-sahabat. Sesungguhnya Relah Utara sangat menjentik hati kami tentang ertinya ukhuwah. Masya Allah sahabat-sahabat dirahmati Allah, betapa setiap program sangat-sangat kami itulah orang kata ikram tetamu begitu hebat. Sebab mereka tengah musim buah kayu. Kami bela apa benda buah kayu. Durian, dokong, langsat, manggis, rambutan. Ini dihimpunkan sebagai buah kayu. Macam tu. Jadi jom kita tanda dekat kalender musim buah kayu. Kita bawa 5 bas terus pergi utara. Serius sahabat, ya Allah, banyak gila diorang letak buah. Sebab bila dia Habang Ustazah Zainab datang, sebenarnya orang kampung situ rasa syukur sangat. Sebabnya ialah kan kita dapat berkat sumbangan anda, Masya Allah, Tabarakallah, dapat benakan tempat anak-anak mengaji, belajar hari-hari. Itulah pasti Al-Fawaz yang kita rasmikan semalam. Dan kita juga telah pun pecah tanah di situ, kira macam kampung angkat Ustazah Zailah, pecah tanah di situ untuk pembinaan Pondok Al-Fawaz Masar. Kami sampai pukul 12 malam lah, senang nak katanya. Okay? Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sekarang kita nak masuk bab 254. Saya dah baca doa dah tadi. Saya dah menyapa beberapa orang, tak sempat nak menyapa semua. Saya sayang semua kerana Allah. Saya tak boleh nak lajak-lajak masa sebab saya lapar sangat. Lapar. Lepas tu saya tak sempat nak turun tadi, nak minum air panas pun tak sempat. Okey, cuma saya minum air mineral je. Saya kata, Allah, air pun tak ada kat atas ni, malahnya nak turun. Lepas tu sahabat, saya pun ambil air yang ada dalam mana satu paper bag. Lepas tu bila saya tengok, cek minum air Habib Jewels, Habib Jewels air minum. Tak pernah aku masuk dekat dalam Habib Jewels tu. Ada Pakcik Habib ke, ada apa ke, saya tak tahu. Tiba-tiba air mineral dia sampai kat saya. Tak pasal je aku mempromosikan. Masya Allah. Daripada promosi tu, baik promosi Lidi Yusni Zaya Aziz ni. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi saya nak kena pantas-pantas sikit, walaupun banyak popek-popek di awalnya. Sebab nak gosok tudung, nak gosok baju. Hari ini saya bukan online, di rumah saja. Saya kena pergi ke Konti IKIM FM. Hari ni hari Jumaat. Tak sedar pun kan hari Jumaat. Ya Allah, cakap dengan Ustaz, ya Allah bang, besok nak kena pergi IKIM pula. Tapi kita kena buatlah yang terbaik. Alhamdulillah. Cik Rodia Syarif, bukan. Tapi kalau type pasti Al-Fawaz tu, pandailah kami nak bedok macam mana. Okey sahabat, kita mulakan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Tajuknya 254, hati-hatilah dengan botol. What? Kenapa hati-hati dengan botol masuk dengan tajuk kitab Latahzan ni? Siapa guna kitab lama, kitab kuning yang dulu Ustazah ada tu? Siapa? Tajuk dia masih sama ke? Hati-hatilah dengan botol. Kenapa hati-hatilah dengan botol? Masya Allah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kena perlahan suara Ustazah. Kenapa Wan Nazira Zakaria? Ada kat Nazar, tapi itulah ada dekat bawah, tak bawa naik semalam. Tumblr.
Asiah Atan, Hamizah Sarni, Kartina Ramli. Nak mula dah ni, Kartina Ramli. Relax bro. Macam tu kan. Ajak-ajak suami anda menonton sama waktu ni. Saya memang kempen orang lelaki menonton. Rupa-rupanya sahabat, sebenarnya bab 254 ni dia nak kata kat kita, bersikaplah lembut terhadap isteri. Allah Maha mengaturkan. Tajuk yang saya nak baca ini berizin dari Allah. Saya yakin macam tu. Rupanya malam tadi saya notice beberapa malam Jumaat malam tadi saya landing je, selalu TV kami tu memang Al-Mengongi. On saja, tak boleh tak keluar gambar lah apa, sebab memang tak pernah heran lah TV tu okey ke tak okey, biarlah dia melekat dekat situ kan. Sekali semalam on je landing, ustaz apa ni, tunggu ayak kolah tu macam besar sangat kolah. Air penuh kat bilik air. Bila kita nak musafir kan, kita tonggengkan kita punya bekas air tu kan. Lepas tu kita isi semalam, ustaz tunggu air penuh. Lepas tu ustazah terus landing, ustaz buka TV satu. Lepas tu ada dilema wanita. Bila dilema wanita tu last week pun saya berkebetulan baru nak rehat sekejap, ustaz buka TV, tengok dilema wanita. Lepas tu ustaz kata, awak kan suka tengok ni, nanti terus jadi bahan ceramah. Tak sangka malam tadi kisah seorang isteri, sahabat-sahabat dirahmati Allah, yang tajuk sesuai lah dengan ni. Sesuai, saya tak ingatlah tajuk dia apa. Tapi hati-hatilah dengan botol. Botol ni apa? Dia nak beri gambaran. Saya cuba buat rujukan sahabat. Dulu hanya ada botol kaca. Botol kaca. Maksudnya ni tak adalah perhiasan macam sekarang ni. Apa yang kaca? Macam-macam lah kaca. Alah, saya tak lupa nak bawa. Saya dapat cindera hati daripada depo di utara ni kan, sahabat daripada Masjid Tajuddin dan juga daripada Pasti Al-Fawaz. Daripada kaca jugalah tu. Nanti besok saya tunjuk. Maknanya perhiasan ni macam-macam sekarang ni daripada kaca. Tapi dulu-dulu gambaran kaca ni menjadi bekas hanyalah botol lah. Tak adalah orang buat macam perhiasan, kristal, apa benda kan. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, dia kaca. So, dia hanya nak beri faham kepada kita, hati isteri, seorang isteri, emosinya mudah terobek. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, hatinya mudah pecah. Gitu. Sebab dia ambil perkataan botol ni berdasarkan satu kalimah daripada hadis Nabi SAW. Okay, kita nak cuba faham. Saya bermula dengan pokpet-pokpet ni sebab tajuk ni pendek, dan insyaAllah kita mudah faham. Dan bolehlah sambil kita buat sarapan untuk suami kita tu, kita cerita, bang, ini bukan sayang yang cakap tau, ini Dr. Aida Al-Qarni. Apa kata Dr. Aida Al-Qarni? Sahabat-sahabat dirahmati Allah, semoga Ustazah Siti Khadijah AR diberi kesihatan yang baik oleh Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Kak Hanidah Mansur, mentaip, mentaip padahal menaip. Sekali lagi tajuk. Terima kasih Suzana Amiruddin. Depo bab 254, hati-hatilah dengan botol, bersikaplah lemah lembut terhadap isteri. Depo dah ulang 2-3 kali tajuk, saya tak baca-baca lagi. Baik. Demikian judul topik yang diambil secara harfiah, secara huruf demi huruf, daripada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, riqan bil qawarir. Masya-Allah. Maksudnya riqan bil qawarir, berhati-hatilah dengan botol. Sebab tu bila kita belajar hadis, kita perlukan syarah, penjelasannya. Bicara tentang botol kah? Hal botol pun diceritakan dalam hadis kah? Hal botol pun Dr. Aida Al-Qarni nak detailkan kah? Gitu sahabat-sahabat dirahmati Allah. So, kalau kita mengaji lebih detail, kita tahu, rupa-rupanya dia nak cakap berhati-hatilah dengan botol, kerana kata qawarira dalam bentuk jamaknya tidak berperaturan daripada qarurah. Ini kita belajar bahasa sikit. Ertinya dari segi bahasa, lughawinya dari segi bahasa maksudnya adalah botol atau kaca. Maka bila dah sampai daripada maksud bahasanya,
Terjemah betul untuk kita faham. Bukan nak cerita khusus tentang botol, tapi nak cerita tentang kaca. Tentang kaca. Sedang makna yang dimaksud adalah pasal botol, kita faham, nak cakap kaca. Apa yang ditamsilkan sebagai kaca tu? Adalah wanita atau isteri. Subhanallah sahabat. Baru faham. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyerupakan hati wanita dengan botol, yakni dengan kaca tadi. Kak Rifka Husni, adakah hari ini apa Baiti Abdullah tulis? Taktik untuk mantap. Apa tu? Lajunya anda komen ni. Ya Allah sahabat-sahabat, laju sungguh tak sempat nak baca. Lagipun dah fokus nak mengajar. Doakan sahabat kita Kak Rifka Husni hari ni rasanya dia nak buang katarak mata gitu kan. Semoga diberi kebaikan, kesihatan, boleh semakin lancar melihat Al-Quran dan dibaca. Bukan melihat Quran je, tapi dimengaji dan dimengkaji. Amin. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih yang semakin ramai bersama-sama kita. Saya bukan di Bendangman sahabat-sahabat, tapi saya lupa nak edit balik apa yang saya tulis tu sebab nak cepat tadi kan. Betul ke Amalia Tok Wan? Rupanya isterinya macam botol. Botol zaman sekarang. Macam-macam jenis. Masya Allah, ni cara orang tua berpandangan. Masya Allah. Allahumma salli Amalia Tok Wan kata orang tua Ustazah cakap. Kan? Remaja purba. Gitu kan sahabat-sahabat. Allahumma salli ala Muhammad. Okey. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyerupakan hati wanita dengan botol dalam erti kata kaca yang mudah pecah kerana emosi wanita lebih kuat daripada akalnya. Emosi wanita lebih kuat daripada akalnya. Kalau dia gembira, dia melampau-lampau. Kalau dia sedih, dia melampau-lampau. Macam itulah kan wanita. Kami sampai-sampai di Bendangman tempoh hari disambut oleh durian, sahabat-sahabat kan. Tak settle hal beg, tak berkemas lagi, dah duduk selepuk dekat depan tu durian. Lepas tu adalah yang terkikik-kikik kan. Subhanallah sahabat, nak buka durian tu beria-ria, bersusah payah. Rupa-rupanya mangkak kata orang Kedah, mangkak. Apa tu? Durian tu macam mentah lah kot, jadi susah nak buka kan. Maha besarnya Allah, durian tu susah nak buka, rupanya buah dia tak elok. Jadi dia pun gelak sebab bersungguh-sungguh gigih dia pun nak buka. Pasal apa susah sangat ni? Rupanya durian tu tak masak ke, tak elok, buah macam tu lah sahabat-sahabat. Lepas tu dah masing-masing gelak. Ustazah pun cakap, ingat gelak jangan melampau-lampau. Disebabkan kita berada di dalam hutan, ada makhluk-makhluk yang memang sifatnya suka mengilai-ngilai. Sahabat-sahabat, kita jangan jadi seperti makhluk itu. Ingat wanita, kita geng. Kalau kita suka ketawa, kita suka tersenyum, itu bagus. Tetapi jangan mengilai-ngilai, terbahak-bahak, hilang kewanitaan anda. Okay, sahabat, saya malulah kalau saya berada dengan ustaz. Bila saya pergi makan ke, saya pergi mana-mana sahabat-sahabat, ada satu meja ni gelak dia, ya Allah. Ustaz tu kan mata dia suka macam ni, mata dia macam ni. Orang tengok pun orang tahu dia tak suka. Macam tu lah mata dia. Bang, cuba kalau pandang orang tu jangan macam tu. Kan? Dia tak kerti pasal apa yang gelak kuat sangat ni. Kan? Macam tu. Rimas kalau dengar orang perempuan gelak sampai mengilai-ngilai, ketawa terbahak-bahak, sebab itu bukan sifatnya wanita solehah. Faham ya? Kita senyum, kita gelak sahabat-sahabat, biasa fitrah manusia. Tapi jangan mengilai apa, wah nak terbalik meja. Aduh, buruk benar. Please sahabat-sahabat, saling tegur-menegur. Cepat tutup mulut. Okay? Bila kita gelak melampau-lampau macam tu. Jadi kita nak sebut macam mana sahabat-sahabat dirahmati Allah, suka bersahabat. Bila ada yang tegur tu, okey ustazah faham, jangan latih diri kita ni gelak, asal gelak je diteruskan gelak tu kan. Padahal dah ada orang tegur, padahal dah ada orang jeling. Sahabat-sahabat dirahmati Allah,
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Subhanallah. Okay? Baik, emosi tu kita daripada rasa gembira, rasa sedih, kan, itu berada di atas daripada akalnya. Maksud, perintah ini ditujukan kepada kaum lelaki. Maknanya berhati-hati dengan botol. Dr. Aida Al-Qarni menasihati orang lelaki. Hang punya emak, hang punya anak perempuan, hang punya isteri lah khususnya, kan, sudah pastinya hang, kan, orang lelaki, alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad, kena, subhanallah, berhati-hati sebab anda sedang mempunyai sahabat-sahabat dirahmati Allah, macam nak tarik perhatian, apa tu, Allahumma salli ala Muhammad, anda sedang mempunyai satu barang amanah yang mudah pecah. So kalau anda dah buat keputusan, wahai orang lelaki, untuk beristeri, wahai orang lelaki, untuk memiliki anak perempuan, wahai orang lelaki, mak mertua kamu masih dalam tanggungjawab pemerhatianmu. Kamu orang lelaki yang Allah beri akal sempurna, letakkan akal di atas mengatasi emosi. Sebab kamu akan memimpin wanita-wanita yang seperti botol ini, emosinya mudah meletup berbanding menggunakan akalnya. Okay, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Betul Kak Yasmin Yaakob, Masya Allah, ramainya pula yang mentafsirkan botol ataupun kaca dengan pandangan sendiri, tergantung amal, tergantung ilmu dan pengalaman anda. Terbaik sahabat-sahabat, la tahzan. Terima kasih Kak Jahong, keluar dah segala bahasa. Takut salah makhraj, cik sebutkan balik Kak Yasmin dengan Kak Jah kita, Masya Allah. Baik, bersikap lembutlah kepada isteri sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala melalui firman-Nya. Okey, semua wanita yang menonton hari ini, tolong hafal ayat Allah daripada surah An-Nisa ayat 19. Saya suka ngusik para jemaah bila saya kuliah maghrib ataupun kuliah subuh, jemputan di mana-mana. KL ni tak ada lah, jarang kan kuliah maghrib, kuliah subuh semua ustaz-ustaz. Kalau saya keluar, mereka memang atur kuliah saya kadang-kadang untuk kuliah maghrib dan kuliah subuh. Sebabnya susah kan untuk saya sampai kat tempat mereka ni. Maka sahabat-sahabat dirahmati Allah, ada ayat, panjang ayat ni, tapi ada kalimah wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Ustazah bukan Al-Hafizah, tapi ayat ni Ustazah hafal. Sekali lagi, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Sekali lagi, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Sahabat-sahabat, dan pergaulilah mereka dengan cara yang baik. So, sahabat-sahabat dirahmati Allah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Apa yang kita nak sebut? Seandainya ada lelaki-lelaki yang tidak berhati-hati menyantuni kita, tidak berlemah lembut dengan menyantuni kita, tak payahlah kita nak sedih melampau-lampau. Jomlah sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita bantu mereka dengan memahami ilmu. Sebab tu orang perempuan kena ada ilmu, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Orang lelaki pun lebih dah kena ada ilmu, kan. Jadi macam mana daripada kita, abang ni laki tak guna. Kalau orang yang panas baran, kalau orang yang memang tak sukakan ilmu, sahabat-sahabat, kalau orang yang memang tak nak mendekat kepada Allah, lagi kita, abang ni lelaki tak guna. Lelaki tak apa lagi, jantan tak guna. Mulut orang perempuan ni kadang-kadang, kan. Daripada macam tu, jom kita abang tahu tak, tadi kami belajar ada satu ayat dalam Quran, Allah cakap, saya bukan orang pandai, saya tak reti nak cakap, tapi Alhamdulillah Allah tunjukkan saya satu ilmu dalam Quran, kalimah wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Sebab gitu, tarannum sikit depan suami, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, kan. Dia pun dah berceramah dah bini aku ni, kan. Allah kata wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Allah yang suruh, dan pergaulilah, hunna ni wakil kepada kita lah, ramai wanita. Maknanya siapa sahaja yang sedang mendepani wanita sebagai isteri, sahabat-sahabat dirahmati Allah, tolong. Ni perintah Allah, sahabat-sahabat dirahmati Allah.
Ustazah kelang kabut. Oh, masih ramai yang ingat Ustazah dari Bendang Man. Minta maaf, nanti Ustazah edit sahabat. Dan pergaulilah mereka dengan cara yang baik. Dan pergaulilah mereka dengan cara yang baik. Masya Allah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kita kalau faham macam ni, entahlah bagi Ustazah kan, bagi saya sahabat-sahabat sebagai orang perempuan, bila kita faham ayat ni, ya Allah, betapa Allah tu maha lembut, maha baik, maha bersifat penyayang, pemurah, segala sifat-sifat yang baik tu milik Allah. Maha melindungi, maha membelai hati-hati kita. Sebab tu orang perempuan yang faham, yang ada ilmu, kalau rasa jiwa dan hatinya tak dibelai oleh mana-mana lelaki, ayah kita, baran Ustazah, adik-beradik lelaki kita langsung tak bersifat melindungi. Dapat laki, ingat laki boleh sayang kita, rupanya 40 hari lepas nikah jadi sayang kita Ustazah. Banyaknya orang perempuan duk komplain itu ini, komplain itu ini. Sahabat, kita tak punya pelindung bernama makhluk semua itu pun, termasuk wanita-wanita kita yang dimuliakan Allah, ingin berjodoh tapi Allah beri doa nak jodoh tu digantikan dengan yang lain. Makna mungkin Allah mentakdirkan di Lauh Mahfuz sudah tertulis dia ni memang hidup single. Ada di kalangan kawan-kawan kita sahabat, bukan dia manusia terhina, mungkin dia kahwin tetapi dia masih berseorangan, hanya berdua dengan suami, tapi Allah tak anugerahi zuriat. Bukan dia nak, tapi Allah pilih dia macam tu. So mereka bukan hina. Kita angkat mereka, kita bersahabat dengan mereka. Jangan pernah mengecam hina. Kau ni muka je lawa tapi tak ada orang nak ke kau tak kahwin ni? Kau ni memilih sangat kot. Sebelum keluar perkataan tu, tolong letak diri anda di tempat mereka. Kalau orang cakap macam tu, apa rasa hati anda? Allah, sebelum kita bercakap, kita fikir dulu sahabat. Dia tu takkanlah sengaja tak nak kahwin kan? Mesti dia pun macam aku dulu. Aku dulu darjah 3 aku dah doa, ya Allah bagilah aku jodoh yang baik. Engkau darjah 3 dah doa minta jodoh baik, teruk berbenau kan sahabat-sahabat. Tingkatan 3 lagi lah mengenyam. Nampak Pak UN cium sikit. Ya Allah, kalau dah habis sekolah nanti biarlah dia tu jadi suami aku. Kemain lagi kan sahabat-sahabat. Gatai no? Jadi kita nak sebut kawan-kawan kita yang tak ada jodoh, sahabat-sahabat dirahmati Allah, bahkan sampai ke akhir hayat, mereka pun pernah berdoa. Maknanya mereka berusaha ke arah itu, tetapi Allah pilih mereka untuk hidup macam tu. So tolonglah jaga hati sahabat-sahabat kita. Jangan bila bercakap tu kemain lagi sahabat-sahabat. Milik Allah belaka, ada izan, betul. Hanya Allah yang tahu. Jadi kita merasa bila wa'ashiruhunna bil ma'ruf, para isteri yang dipilih oleh Allah untuk bergelar isteri, kalaupun kalau aku tahu kahwin ni banyak menyusahkan, dapat laki pun tak guna, lebih baik aku jadi macam kau. Kau tu tak kahwin, aku tengok bahagia je. Kan macam tu kadang-kadang kan. Kau nak pergi ikut Ustazah Zairah senang-senang je. Tak payah minta kelulusan daripada suami. Aku jealous tengok kau. Kau kan single, bolehlah macam-macam sahabat-sahabat. Ya Allah, kita ni kan manusia. Kita rasa kita bahagia dengan suami, kita tak bersyukur dengan Allah. Kita rasa kita tak bahagia dengan suami, kita tak pandang kawan-kawan kita yang dah lama berdoa nak suami, tapi Allah tak beri sahabat-sahabat. Sebab Allah ada perancangan yang baik untuk dia mudah ke syurga Allah dengan cara lain. Subhanallah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi kita faham macam mana semuanya di sisi Allah. Bila orang tu bergelar isteri, Allah cakap kepada suami tu sebenarnya wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Maka kita tak boleh menyalahkan takdir. Ya Allah, kenapa engkau datangkan ke aku laki yang brutal, ganas macam ni, hari-hari tengking aku, contoh kan. Sahabat, sebenarnya yang salah bukan Allah. Yang salah adalah lelaki yang tak mendengar kata-kata Allah. Faham Jadi okey, kita tak boleh ubah dia. Kita tak boleh bertukarkan suami kita daripada orang yang garang, panas badan kepada orang yang tiba-tiba super lemah lembut. Gitu kan. Tak boleh kan, kita tak boleh ubah dia. Tetapi sahabat-sahabat, tolong jangan pandang dia yang
yang beri masalah pada kita, ganas, brutal, panah baran tu, jangan pandang dia dulu. Pandang Allah. Allah yang izinkan dulu saat dia diijab kabulkan dengan aku, bersaksikan wali aku. Semua tu ya Allah dinamakan akad ijab kabul tu. Ketika itu sebenarnya dia sedang berjanji di hadapan Allah untuk memikul tanggungjawab sebagai seorang suami melindungi aku. Kalau dia faham agama, dia kenal engkau, dia takkan macam tu ya Allah. Kesianlah suami aku ya Allah, beri mereka petunjuk, hidayah dan taufikmu ya Allah. Kesian, dia bukan menanggung aku saja ya Allah. Dia masih punya ibunya, macam mana dia nak ke syurga kalau dia tak membahagiakan ibunya ya Allah. Dia bakal menimang anak-anak perempuan yang nak jaganya bukan senang. Berikan kekuatan kepada suamiku. Doa dengan kasih sayang. Doa dengan kasih sayang sahabat-sahabat. Sebab apa? Allah suruh lelaki lindungi perempuan. Buktinya wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Buat kebaikan kepada wanitamu, yakni isterimu. Masya Allah sahabat. Jadi bila suami baran, ganas, bagi masalah pada kita, adukan kepada Allah. Ya Allah, baiknya engkau dah perintah kat suami aku suruh lindungi aku, tapi sampai hati dia buat macam tu ya Allah. Kau tolonglah pimpin hati suamiku. Dulu dia tak macam tu. Pulangkanlah dia kepada aku sebagai hamba-Mu yang betul-betul beriman dan bertakwa ya Allah. Sebab kalau dia betul-betul tunduk kepada Engkau, setia kepada Engkau, jujur kepada Engkau, insya-Allah dia akan menjadi hamba-Nya Engkau yang jujur, setia, sayang pada aku ya Allah. Masya Allah sahabat, sebelum kita beremosi, marah-marah, laki orang sebelah tak macam tu pun, abang ni tak guna, kan? Saya siram asid je kat muka abang. Astaghfirullahalazim. Itulah hang duk tengok laki orang je. Laki sendiri tak pernah nak ditengoknya. Sebab tu hampa stres. Jangan sahabat, kita nak selesai salah kita. Sekejap saya punya handphone charge. Saya tak tahu sekarang pukul berapa. Berapa Ini iPad ni macam mana pula kalau saya nak tengok jam dia jadi golap. Macam mana tak nak tengok, tak kerti. Masya Allah sahabat, minta dengan Allah. So kita nak bergusti dengan suami tu, memang tak laratlah lengan dia saja. Dia urat besi, dia tulang besi urat dawai. Kita balik, betul lah, dia urat besi, dia tulang besi urat dawai. Kita ni lemah lembik. Walaupun kita besar, tulang kita tak sekuat depa. Walaupun kita besar, kan, kita punya urat-urat tak macam depa. Allah memang ciptakan mereka kuat. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, takkanlah kita nak tumbuk muka dia pula. Sekali dia balas tumbuk muka kita, kita tumbuk muka dia saja. Okey. Dia tumbuk muka kita lebam terus. Faham ke tak faham? Okey. Jadi sahabat-sahabat dirahmati Allah. Okey, sikit lagi. Terima kasih Rin Ali Mariamun 749. Now kita berpindah kepada ayat seterusnya, surah Rum ayat 21. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً, dan dia jadikan di antara kalian cinta dan kasih sayang. Allah yang kata bila Allah jodohkan aku dengan dia, sepatutnya ada mawaddah warahmah. Dan ayat ni sebelumnya ditulis sebagai sakinah, ada ketenangan, ada kasih sayang. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, ada cinta. Masya Allah, Allahumma salli ala Muhammad. Nasuhana pagi-pagi jemaat mendoakan Munirah dikurniakan jodoh yang baik dalam keadaan yang baik. Tu dia, Masya Allah, amin. Sedang ada yang memerhatikan Munirah di dalam ini. Okay, jeng. Masya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan dia jadikan di antara kalian cinta dan kasih sayang. Ya Allah, Engkau yang kata ada cinta, ada kasih dan sayang, tapi dia tak sayang aku ya Allah. Sampai bila pun kasih sayang itu tidak akan bersemi, bercambang, menumbuhkan bunga-bunga yang indah kalau kita hanya mengharapkan dia sayang kita, dia romantik dengan kita, dia yang membelai-belai kita. Nehi sahabat, kita kena mulakan. Sebab tu saya tengok semalam dilema wanita tu, siapa yang tonton dengan saya angkat tangan, kan sahabat-sahabat dia rahmat. Kan Kak Long Yati siram asid tu kan. Masya Allah, isteri dia tu dah cukup baik dah, cakap lemah lembut,
Dengar sini nak cakap. Suami dalam drama ni itu sebab Ustazah tak boleh tengok drama. Dilema Wanita semalam tengah landing, lepas balik dah tak larat dengan sahabat-sahabat. Buka-buka TV, Dilema Wanita. Apa benda ni? Cerita apa ni? Macam gitulah kan punya. Tapi rasanya benda tu cerita lama sebab pelakon-pelakon yang berlakon dalam tu pun sekarang dah tua-tua belaka. Lepas tu isteri dia Allah bagi saya punyalah soleha sebab dah masakkan untuk suami, dah hidang elok-elok kan, suaminya lepas mandi terus makan, penat balik kerja, halah basah-basah rambut ni dah makan, baca terus bahasa dia kan. Saya tengok dengan ustaz, lepas tu ambil towel keringkan kepala rambut suami. Hampa tahu tak ustaz cakap apa? Yang ada lagi ke isteri macam tu sekarang? Alamak kan. Ustazah Zai pun kata, alamak, lagi aku nak suruh lepas mandi lapkan rambut dia ke? Kan kita terasa macam tu. Okey ya Allah, janganlah bagi aku berdosa ya Allah. Suami cakap, ada lagi ke isteri sekarang macam tu? Lap-lapkan kepala suami sambil makan dah terhidang semua kan, lap rambut yang basah sahabat. Lepas tu saya kata, ya Allah, janganlah kau bagi aku berdosa ya Allah, sebab suamiku memang tak ada rambut, tak ada apa yang nak dilapkan lepas mandi. Masya Allah sahabat-sahabat kan. Kita fikir sahabat-sahabat dirahmati Allah. Betul lah kan, wanita-wanita zaman ini Masya Allah. Itu walaupun itu drama kan, kita fikir subhanallah, ada lagi ke? Lepas tu dia bekerja, makin naik pangkat, makin kaya. Sepatutnya normal kehidupan kita nampak drama-drama lain. Memang bila isteri dah gaji besar, bila dah makin hebat berbanding suaminya, mekanik je. Tak boleh cakap je, kata Umi Badaria Rahman. Tapi sahabat-sahabat dirahmati Allah, suami dia dah mula orang cucuk. Bini kau tu dah ada kereta besar, dah ada sekian-sekian, nanti dengan kongkos sekali, orang cucuk. Setan yang banyak datang dari luar rumah. Kan siapa yang cakap suami botak tak payah lap kan? Jangan nak tiru drama punya pasal. Suami kita tengah lepas mandi kan, memanglah tuala lalu atas kepala dia, dah automatik lah kering. Kita pergi tonyoh-tonyoh je kepala dia. Apa ni? Tonyoh-tonyoh kepala orang ni. Nak lap bang, nak jadi wanita solehah macam kat dalam TV tu. Laki orang tu rambut dia tebal, lakimu tak ada rambut. Jadi tak payahlah tiru yang tu. Sebab tu suka sangat bandingkan dengan drama lah, media sosial lah, bandingkan dengan suami orang lah. Suamimu, mu jaga caramu, minta petunjuk dengan Allah. Kita kenal suami kita, apa dia suka, apa dia tak suka, saat mana dia nak melenting. Jadi janganlah emosi sangat, gunakan akal sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi Ustazah Zai tengok drama tu, dengar pula ustaz cakap, ada lagi ke yang perempuan macam tu, isteri macam tu sekarang ni? Alamak, deep sahabat. Terus kita cari kat mana salah aku ni Allah. Lepas tu, tak apa ya Allah, besok aku nak lapkan kepada dia. Memang al-mengongi lah kalau aku lap kepala dia, sebab dia memang tak ada rambut. Sekian dimaklumkan carilah cara lain, sekian dimaklumkan. So anda faham tak maksud Ustazah ni? Bila kita letakkan keadaan macam tu, sahabat-sahabat dirahmati Allah, barulah waja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Allah kata memang ada cinta, memang ada kasih sayang. Tapi kalau dia dah mula pudar, kalau dia tak dijumpai dalam yang namanya rumah tangga yang halal sahabat. Kenapa kita boleh bercinta dengan orang di luar rumah yang tidak halal? Bukankah kerana itu hasutan setan nafsu yang begitu jahat? Sepatutnya kita merasa lazat dan nikmat dengan yang Allah kata ni halal. Ini daging yang halal bagimu. Allah cakap kepada orang lelaki, kepada orang perempuan. Maksudnya, jangan sibuk mencari yang haram. Sebab dengan yang haram tu, sahabat-sahabat, confirm engkau membuka luas pintu neraka untukmu. Minta maaf bahasa mudahnya sahabat-sahabat, kalau kata orang lelaki, aku tak kira, aku nak berzina dengan orang perempuan kat luar, wa na'udzubillah min zalik, contoh. Apa yang kau dapat daripada zina tu? Minta maaf. Adalah satu hubungan seks yang engkau lalui, yang kau lakukan sama dengan isterimu. Tetapi bezanya dengan isterimu, kamu melakukan hubungan badan menjadi ibadah, menjadi pahala, menambahkan keberkatan di sisi Allah. Kamu lampiaskan nafsu dengan cara yang salah di luar rumah, itu dalam laknat Allah. So macam mana pun kau sembahyang tapi kau berzina di luar rumah, macam mana kau nak claim rahmat daripada Allah?
So bila Allah tidak rahmati kamu kerana kamu buat perkara yang Allah murka, jangan mimpi nak dapat kasih sayangnya Allah. Bila kamu tak dapat kasih sayangnya Allah, kamu rasa hantar bunga besar tiap-tiap hari kat binimu pun takkan datang kasih sayang tu. Saya nak buat macam mana lagi bini saya ni Ustazah? Saya dah hantar bunga tiap-tiap hari berbakul-bakul. Yo, kau hantar bunga. Kau hantar bunga tai ayam. Memanglah isteri kau tak suka. Cuba hantar tulip ke, roses ke. Contoh kan sahabat. So kalau kita tak dapat pasangan yang macam tu, kitalah Allah yang kata dalam rumah tangga ni ada mawaddah warahmah. Kenapa aku tak cipta ya Allah? Kenapa aku asyik tunggu dia je? Tak pernah dia bagi bunga kat aku ya Allah. Akulah nak kutip bunga tai ayam. Abang, surprise for you kan? Rupanya dia suka bunga tai ayam. Contoh kan sahabat-sahabat. Okey. Dalam sebuah hadis disebutkan istausu bin nisa'i khairan fa innahunna awani 'indakum. Perlakukanlah kaum wanita dengan baik kerana sesungguhnya mereka adalah penolong yang dapat membantu kalian. Suami-suami, bila kita baik dengan isteri kita, percayalah, tak percaya tanya acik-acik yang menonton ni, ramai ni. Saya yakin acik-acik wanita sahaja 1000 orang. Mungkin kalau ada lelaki pun 100 orang daripadanya lah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. So tanya acik-acik ni, kalau kita ikut cakapnya Nabi, perlakulah kaum wanita dengan baik kerana sesungguhnya mereka adalah penolong yang dapat membantu kalian. Masya Allah. Kalau suami-suami balik, letih balik kerja macam mana pun, kena bagi masa dengar isteri. Bang, anak kita tu demam bang. Demam letaklah apa ni, koyok dekat kepala dia apa. Macam gitu je. Lepas tu kan sahabat-sahabat, balik kerja main WhatsApp suaminya. Bang, jom bawa anak pergi klinik. Awak tak boleh bawa kereta ke? Saya dah bayar kereta tiap-tiap bulan. Awak bawa lah anak pergi klinik. Saya penat ni balik kerja. Allah, Nabi pun penat juga. Tapi itu kan anakmu. Mu ingat isteri buat anak tu sendiri. Dia kan mu kan? Maka tu gede-gede. Ustazah dia tu suri rumah je. Saya ni penat bekerja kat luar rumah. Hal anak tu dia lah yang uruskan. Amboi mu kemain. Buat anak pandai. Sekian dia maklumkan. So, walaupun kita penat, mu kan kuat. Mu ingat isterimu dekat rumah buat apa? Benda maksiat. Duduk-duduk saja. Dia masak tu untuk siapa? Bukan untuk saya, Ustazah. Dia masak untuk jiran-jiran. Dan kau tak nak balik makan kat rumah, memanglah dia bagi makanan lebih tu kat jiran. Kena marah. Bulat mata. Perlakulah kaum wanita dengan baik kerana sesungguhnya mereka adalah penolong yang dapat. Kalau mu baik dengan mereka, isteri akan menjadi penolong bagimu. Dia akan bantu ringankan bebanmu, wahai lelaki. Kenapa Ustazah Zai very confident? Sebab Nabi yang cakap. Apa yang Nabi cakap takkan bohong, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Cool fever ya ada Izan. Tak pernah ada anak bubuh macam gitu. Cool fever. Saya tampal koyok. Tampal koyok. Mak cakap dulu, alah tak koyok lah, demam kan. Contoh ke salah? Sial, orang tak ada anak ni sahabat. Masya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey, kita sambung lagi. Kan kita nak belajar ayat Quran dengan hadis Nabi. Apa yang Dr. Aida Al-Qarni sebut. So Nabi cakap, kalau orang lelaki baik dengan isterinya, niscaya engkau akan dapati isteri itu menjadi penolong bagimu. Masya Allah. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Makcik Syikin, are you okay? Sahabat-sahabat dirahmati Allah, semoga kalau yang sakit tu Makcik Syikin, Allah beri kesembuhan. Kalau keluarganya Makcik Syikin sebab menemankan, Allah bagi kemudahan insya-Allah. Baik sahabat-sahabat, tajuk ni ringkas kan, tapi banyak sangat contoh Ustazah Zai ni. Siang tahu dilema wanita semalam tu, dia usaha untuk berlembut dengan suaminya, bekerja tapi penat-penat balik kerja, masih lagi melayani suami. Suami dah dengar cakap orang yang cucuk-cucuk dia, bini hang gaji lebih besar, bini hang pangkat dah makin naik, nanti dia pandang hang macam mana, letak kat tapak kaki je, hang gitu. Dengar sangat cakap orang, macam itulah rumah tangga kita is rumah kita. Kita yang nak mendaki tangga bahagia di rumah kita. Kenapa kita nak dengar cakap-cakapnya orang? Perbetulkan sahabat diri kita, maka rumah tangga kita akan betul. Semalam dalam rehlah penutup tazkirah Ustazah atas bas,
Ustazah ajak mereka betulkan solat. Kalau betul solatnya, insya-Allah sahabat-sahabat dirahmati Allah, melalui solat banyak yang Allah tolong kita sampai ke akhir hayat kita dapat nikmat, mudah-mudahan. Okey. Baik, katanya Nabi SAW, khairukum, khairukum, 2 kali, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik kepada isterinya, dan aku adalah orang yang paling baik di antara kalian terhadap isterinya. Hadis ni cukup disukai oleh para muslimat. Hadis ni kalau ustazah baca dekat ceramah-ceramah, mokcik-mokcik, ustazah ulang balik, ustazah ulang balik. Jap, data hege-hege terkial-kial nak cari apa voice recorder. Kan sahabat, kenapa cik? Ustazah, kalau saya cakap hadis ni depan suami saya buat bodoh je. Sekarang ni saya nak record suara ustazah. Nanti kami tengah minum teh petang-petang, saya nak on je suara Ustazah Zai ni bang. Ustazah Zai cakap, Nabi bagi tahu sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik kepada isterinya, dan aku adalah orang yang paling baik di antara kalian terhadap isterinya. Gitu kan. Lelaki tengah, kalau dulu cakap lelaki tengah baca surat khabau, sekarang mana ada orang baca surat khabau sangat. So lelaki tengah main WhatsApp pun, tak habis ceramah kat aku dah, aku tahulah. Tahu tapi tak buat-buat. Macam tu kan, geram je kita. Tahu yang paling baik di kalangan kalian adalah yang paling baik dengan isterinya. Ini semalam kan Ustazah dengan Kak Sania ada lagi ke tidak? Kan hanya Ustaz Azwan dan Haji Bahtiar di dalam bas semalam. Lelaki wajar menemankan isterinya, sahabat. Kita orang duk tergelak terkekek-kekek sebab ada seorang kakak ni, dia berasal daripada Thailand tapi menetap lama lah, dah jadi warga negara Malaysia, duduk dekat Kelantan, kematian suami kan. Saya asal orang Thailand, ustazah. Lepas tu ya Allah cakapnya lembut. Lepas tu Haji Bahtiar cakap macam ni, ustazah perasan tak, kita suka dengar orang Thailand bercakap ni, dia lembut kan. Lepas tu ustazah pun cakap, betul lah Ji, saya kalau dah orang lelaki ni isterinya ada di sisi, lepas tu dah kerap berkali-kali join ustazah Rehlah, jadi kita dah tak segan ya, sebab suami kita pun berkawan dengan dia macam tu. Jadi yelah Ji, sebab tu lah orang lelaki kalau tak dijaga sungguh-sungguh makan minumnya, orang dulu-dulu cakap kau nak jaga laki kau tu senang, kau jaga perut dia. Maksudnya jaga perut, maksudnya macam mana tu? Ayak tangan kita ni sahabat-sahabat dirahmati Allah bagi makan dekat suami, tapi kita makan bang, dah siap dah tu. Memanglah suami lari pergi kedai siap. Abang nak makan apa abang? Abang nak air sejuk ke nak air panas? Kap kan sahabat. Dia Masya Allah kembang hidung. Bini aku, bang nak makan apa? Penat ni, anak lagi, babang lagi. Nak makan-makan, tak nak makan sudah kan. Memang dia lari pergi kedai siam. Sekian dia maklumkan. So kita geram macam mana pun kita tukar intonasi. Abang nak makan apa abang? Macam tu. Okay sahabat-sahabat, tiba-tiba jadi siam sikit. Minta maaf kalau ada orang siam kat sini, sebab kami nak belajar daripada anda lembutnya bahasanya kan. Abang nak pakai pinggan ke nak pakai kap kan. Nak ikan tenggiri ke singa kap kan. Suami kita kata, dah kenapa pula bini aku ni? Minta maaf, nanti kat Radio Aikim tak boleh nak buat lawak bodoh macam ni. Sekian. Rumah tangga yang bahagia adalah rumah tangga yang dibangun di atas rasa saling cinta mencintai kan, yang tegak berdiri di atas dasar cinta yang penuh dengan takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kamu kata kamu cinta isterimu tapi kamu tak ada takwa, itu adalah cinta yang, tahu dah sahabat, yang penuh dengan ulat. Cinta isteri kita kerana Allah, cinta suami kita kerana Allah. Bila kerana Allah, walaupun menyampah, kita kena ngadap dengan kasih sayang, kerana Allah yang suruh berkasih sayang. Bila masih berkasih sayang, sahabat-sahabat dirahmati Allah, bila masih berkasih sayang, doanya masih dalam keikhlasan. Bila sudah tidak ada kasih sayang, anda akan berdoa lepas solat tadi kan, ya Allah selamatkanlah terdoalah pula untuk laki aku ni. Sudah malas dah nak doakan dia ustazah. Tak nak berubah dah 40 tahun kahwin macam tu juga. Habis tu akak lepas solat doa tak? Terberdoa. Sebenarnya saya dah tak nak doa, dah tak guna doa untuk dia.
Ya Allah Tuhan ku, ampunkanlah dosa-dosaku. Ya Allah ampunkanlah segala dosa seluruh ahli keluargaku. Ya Allah selamatkan suamiku. Terdoa. Kenapa terdoa? Sebab doa tu kamu hafal, kamu baca hanya di bibir, daripada mula-mula kamu ada suami dulu sampai dah 40 tahun gitu je doanya. Cubalah doa tu pelbagaikan. Doa tu daripada rasa hati yang makin cintakan Allah. Doa tu dari rasa takut dicampak ke dalam neraka Allah. Doa tu pandang orang semuanya nak jumpa balik dalam syurga Allah. Gitu sahabat, barulah ikhlas hati kita ni. Ini asal orang tak sayang kat kita je, kita lantak engkau, aku tak nak dah doa untuk engkau. Allah, macam lah kau tu hebat sangat tak nak doa kat orang. Doa dengan keikhlasan, insya-Allah. Minta maaf balik daripada utara ni Ustazah sedikit tak tahulah. Sebenarnya saya penat sahabat, tapi saya nak lawan penat saya ni dengan melawaklah dengan anda. Okey. Kejap lagi saya banyak program ni. Kan banyak program, ada meeting, ada semua kan. So kalau kita layan lemau kita ni memang tak larat lah. Okey, kita habiskan Surah At-Taubah ayat 109. Jom kita ngaji sama-sama. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. Maka apabila orang yang mendirikan bangunannya di atas dasar ketakwaan kepada Allah dan keredaannya itu lebih baik, ataukah orang yang mendirikan bangunannya di tepi jurang yang runtuh, lalu bangunan itu jatuh bersama-sama dia ke dalam neraka Jahannam. Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Masya Allah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Hampa duk gelak kan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Betul Anita Dadip, duk kerana doa tu dihafal bukan daripada ilmu dan hati. Dia suami dah meninggal. Ya Allah, selamatkanlah suami aku setiap kali pergi dan balik kerja ya Allah. Tiba-tiba hari tu doa dia khusyuk. Ya Allah, selamatkanlah perjalanan suamiku. Anak dengar, Mama doa kat siapa tu? Doa kat ayah kau lah. Kau ni bising lah, kan? Mama, perjalanan ayah ke mana? Dia kerja. Laki aku dah mati. Macam tu. Berdoa. Sebab apa sahabat? Tidak menjiwai doa. Kesian. Okay, jadi kita berdoa ni dengan rasa hati kita. Kita rasa macam, kenapa dia dah tak sayang aku? Kita balik, ya Allah, yang maha pengasih, maha penyayang. Bantu aku ya Allah, aku tetap isteri macam mana pun kau suka. Aku berbuat kebaikan kepada suami aku ya Allah, walaupun dia tak baik ya Allah. Macam itulah sahabat, barulah betul-betul jadi ibadah. Hang nak bina bangunan yang kukuh, asasnya kena kukuh. Hang nak bina bangunan kukuh, sebab tu orang Melayu kata daripada ayat macam ni lah sahabat. Jangan berumah di tepi pantai, mujange berumah di tepi pantai. Gitu kan, salah salah makhraj. Okey, kenapa Ustazah jadi macam pelik sikit pagi ni? Khususnya kepada orang yang pertama kali menonton. Sebenarnya La Tahzan ni adalah bukan kuliah skema-skema, adalah macam sembang-sembang berdepan je. So semalam ramai orang pertama kali join Ustazah Rehla, kan? Mereka kata Ustazah ni Ustazah sempoi. Suka hati hampa lah Ustazah sempoi ke apa. Kan saya tak suruh pun. Mula-mula dulu-dulu semua anak murid saya panggil saya Zai je sahabat-sahabat. Saya ngajar rumah-rumah. Kan bila kakak-kakak tu, Ustazah, kau janganlah panggil saya Ustazah, kelakar lah pula kak. Saya ni bukan Ustazah, saya nak ngajar ngaji je macam tu. Tapi sampai sekarang ukhuwah tu, bila jumpa kat mana-mana Zai. Saya sihat ke? Kenapa kakak tu panggil kau Zai? Dia kan nak murid kau. Aku dulu memang mula-mula ngajar aku macam geli sikit orang panggil aku Ustazah ni. Sebab sahabat-sahabat rahmat Allah, lepas tu bila dah lama kan sahabat, benda tu melekat. Okay? Jadi saya memang saja nak sembang benda. Kalau ada baik, baiklah. Kalau ada buruk, saya bukan orang baik. Sahabat-sahabat, saya hanya on the way dan terus-terusan cuba menjadi orang baik. Kita cuba baik sama-sama sahabat. Okay? Dan saya tak boleh ubah karakter saya yang memang saya macam gini lah sahabat-sahabat. Saya tak reti nak mari kita berdamai dengan takdir. Ya sahabat-sahabat, mari sama-sama kita
Saya bukan Cik Yah official. Saya Muzayyanah Abdullah. Saya siapa Selina Ahmad ni? Dia kata hyper betul Ustazah hari ni. Lupa makan ubat. Sekian dimaklumkan. Minta maaf, minta maaf, minta maaf. Jangan pandang Ustazah Zai macam asatizah lain yang mereka sangat alimah, sangat sopan, santun, sangat banyak ilmu. Mereka beramal dengan ilmunya. Saya hanya nak mengajak anda bersembang benda baik-baik. Sahabat-sahabat minta maaf zahir batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tiru Ustazah Mumtazah Sanusi. Dia sopan, santun. Bukan macam Ustazah Zai. Bye-bye. Assalamualaikum.